Kita takut mai masa yang fitnah itu menjalar dalam setiap rumah. Kita risau ketika mana fitnah itu sudah bertapak di dalam setiap badan umat Islam. Itu bahaya. Kita jadi tak sempat untuk melakukan kebaikan dan juga ibadat. Segera buat kebaikan. Badiru bil a'mal. Segera buat amalan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para penonton umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, kembali bersama saya dalam rancangan kisah hidup akhir zaman. Kita dah sampai pada episod yang keempat, tanda kiamat yang ke-8 dan juga tanda kiamat yang ke-9. Dalam rancangan kisah hidup akhir zaman ini, saya nak terangkan kepada semua umat Nabi Muhammad berkaitan 100 lebih tanda-tanda kecil kiamat, iaitu apabila berlaku kesemua tanda-tanda kecil yang bilangannya 100 lebih ini, maka akan mula berlakulah 10 tanda besar kiamat yang paling masyhur. Dan apabila selesai 10 tanda besar yang masyhur ini, ketika itulah berlaku sesuatu yang amat mengerikan, iaitulah hari kiamat. Tuan-tuan, kita baru sampai pada tanda kecil yang ke-8, iaitu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, qala لا يشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قال قيل وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال الأرض القفر. Tanda yang ke-8 ini dihuraikan oleh beberapa ulama dengan beberapa pandangan. Saya ambil dua pandangan yang agak kuat, iaitu pandangan yang pertama berkaitan dengan hujan dan pandangan yang kedua berkaitan dengan stesen angkasa dan juga satelit. Daripada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, dia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sudah hampir dengan kalian bahawa kalian didatangi dengan banyaknya kejahatan dari langit, sehingga kejahatan itu sampai di tempat-tempat fayafi. Lalu orang yang mendengar hadis ni tanya, "Wamal fayafi? Ya Aba Abdillah, fayafi itu apa wahai Aba Abdillah?" Aba Abdillah di sini adalah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Fayafi itu apa? Dia pun jawab, Al-ardul qafru. Al-ardu al-qafru, iaitulah kawasan pedalaman yang terpencil dan tandus. Di sini Al-Imamul Baghawi dalam huraian yang pertama kepada hadis ini, Imam Baghawi kata ia adalah hujan, di mana apabila satu-satu kawasan yang penduduknya melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka Allah akan memindahkan hujan itu ke satu kawasan pedalaman yang lain, yang jauh daripada penempatan. Maka dia turun di hutan-hutan ataupun turun di pedalaman-pedalaman, di padang-padang pasir yang jauh, yang terpencil, yang tandus, yang tidak ada penghuni. Begitulah tafsiran yang pertama. Adapun tafsiran yang kedua, antara tafsirannya
ialah yang dimaksudkan dengan akan menimpa kalian ancaman daripada langit, kejahatan daripada langit ini, kata para ulama mutaakhirun, ia adalah stesen angkasa lepas. Tafsiran ini juga boleh kita guna pakai. Dan zaman kita pada hari ini, tuan-tuan, sama ada tafsiran yang pertama ataupun tafsiran yang kedua, mengikut mana-mana tafsiran, kedua-duanya telah berlaku. Kedua-dua keadaan itu telah berlaku. Allah Ta'ala bawa hujan pun telah berlaku. Satelit yang memancarkan siaran-siaran kepada penduduk bumi ini pun telah berlaku. Stesen angkasa lepas melalui satelit memancarkan, akhirnya dengan dengan teknologi yang ada pada setiap rumah orang ni kan, macam piring satelit tu, maka mendapat siaran daripada situ. Lebih kurang hari ini ada 13,000 channel TV di seluruh bumi sekarang ini. 13,000 channel TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta yablughal fayafi, dan Nabi sebut sehinggalah kejahatan daripada langit ini tersebar seluas-luasnya sampai ke pedalaman. Tempat yang terpencil jauh sana pun kena dengan kejahatan langit ini. Ya, betul, berlaku pada zaman ini mengikut huraian yang kedua tersebut. Iaitu tuan-tuan tengok dah di pedalaman, jauh di pedalaman pun, kami pernah pergi ke satu perkampungan orang asli jauh di pedalaman sana pun ada Astro. Pun ada Astro. Bismillah, masya-Allah. Jadi itu tafsiran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang tanda kiamat yang ke-8, iaitulah hujan yang kena sampai pada satu tempat yang tandus, terpencil hujung pedalaman, ataupun siaran-siaran TV yang begitu banyak sehingga mencecah 13,000 hasil daripada satelit yang berada di langit dipancarkan ke bawah. Langit ni semua yang berada di atas kan, dia pancar ke bawah. 13,000 channel hari ini, satu dunia, satu bumi ni, pakat tengok. Itulah antara dua huraian, dan kedua-dua huraian tersebut telah pun berlaku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tanda yang ke-8. Dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah dalam Musannafihi, dan hadis itu sahih. Dan tanda yang ke-9, tanda kecil kiamat yang telah pun berlaku juga. Yang ke-9 iaitulah 1400 tahun yang lalu, pada satu hari Nabi menyebutkan tentang satu peristiwa, iaitu akan berlaku peperangan besar di antara dua pihak Islam. Dan apabila ulama membacakan hadis itu, majoriti mereka merujuk kepada peristiwa peperangan Siffin yang berlaku di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Peperangan yang dinamakan sebagai Ma'rakatu Siffin. Nabi wafat, Abu Bakar dah wafat, Sayyidina Umar dah wafat, Sayyidina Uthman dah wafat. Selepas pembunuhan Sayyidina Uthman, berlaku rasa tak puas hati daripada kabilah Sayyidina Uthman yang besar ini. Lalu mereka menuntut kepada Khalifah Islam ketika itu, Sayyidina Ali, untuk menangkap dan mengenakan hukuman kepada pembunuh Sayyidina Uthman. Maka Sayyidina Ali kata, pemberontakan yang dilakukan itu ramai, disertai oleh kumpulan yang ramai. Maka sekarang belum sempat untuk dilakukan penyiasatan dan penangkapan tersebut, kerana ia sangat sukar untuk membuat pengecaman penjenayah tadi ni. Sebab kekeliruan yang berlaku ketika itu, kalau nak tangkap siapa yang pembunuhnya. Jadi waktu tu dengan teknologi komunikasi yang terhad, dengan teknologi pengangkutan yang terhad, jadi benda tu jadi lambat. Akhirnya bangkit satu kumpulan
yang tak puas hati yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bangkit membuat penentangan kepada kumpulan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib yang berpusat di Iraq. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda. Tuan tengok hadis ni. Ni Nabi sebut waktu tu tak berlaku lagi. Nabi kata la taqumus saah. Tidak akan berlaku kiamat hatta sehinggalah taqtatila fi'atan azimatan. Saling berbunuh, berperang dua kumpulan besar yakunu bainahuma maqtatalatun, sehingga terjadi di antara dua kumpulan Islam yang besar ini pertempuran, perang azimatun yang dahsyat, kata Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa da'wahuma wahidah, sedangkan seruan mereka satu, iaitulah seruan mereka kedua-duanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis itu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 37 Hijriah, Nabi wafat tahun 11, ini nak mudah faham. Nabi wafat tahun 11, peperangan ni berlaku tahun 37. Hari ni saya bercakap, hari ni kita dah sampai 1444. Jadi peristiwa ni 1400 tahun yang lalu, sangat lama. Peristiwa ini berlaku ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah khalifah umat Islam. Presiden umat Islam. Puncanya seperti yang saya sebut tadi. Selepas pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Ali sayang Sayyidina Uthman, Sayyidina Muawiyah pun sayang Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali sahabat Nabi, Sayyidina Muawiyah pemimpin pasukan kedua pun sayang sahabat Nabi SAW. Kedua-duanya sahabat, tetapi disebabkan salah faham yang berlaku, maka berlakulah peperangan tersebut yang disebut sebagai peperangan Siffin, yang berlaku di Syam. Berlaku di Syam, peperangan Siffin tersebut. Sayyidina Ali memimpin pasukan tentera lebih kurang 130,000 orang, kesemuanya umat Islam. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu memimpin 135,000 orang tentera, kesemuanya Islam. Sangat menyedihkan. Kedua-dua pasukan ini bertempur dan kematian di pihak Muawiyah seramai 45,000 orang, kematian di pihak Sayyidina Ali seramai 25,000 orang. Ramai tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut maqtalatun azimatun. Berlaku pertempuran yang besar, da'wahuma wahidah. Seruan kedua-dua kumpulan itu sama, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad kita tidak berubah. Pertama, sahabat-sahabat ini kesemuanya manusia biasa, bukan Nabi. Maka berlaku betul dan salah dalam ijtihad mereka. Mereka berijtihad. Sayyidina Ali berijtihad dengan ilmu yang dia ada, Sayyidina Muawiyah pun berijtihad dengan ilmu yang ada, maka kedua-duanya membuat keputusan. Maka daripada kisah ini, tuan-tuan sekalian, kita faham satu, bahawa Nabi bagi tahu itu tanda kiamat dan telah pun berlaku. Dua, itu mukjizat Rasulullah SAW bagi tahu benda yang akan berlaku, hasil daripada wahyu ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, menunjukkan benar bahawa lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasul, kerana dia bagi tahu Rasulullah itu, pesuruh Allah itu, bagi tahu satu benda yang tak ada dalam televisyen, tak ada dalam internet, dan ia adalah kabar daripada Allah Subhanahu wa taala, maklumat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas berapa puluh tahun perkara itu telah berlaku. Yang keempat, kita faham daripada peristiwa ini bahawasanya kita yakin sebab sahabat bukan Rasul, sebab itu mereka ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Maka itu dikira sebagai kesalahan dari salah satu daripada dua pihak tersebut. Apabila mereka salah ijtihad. Yang kelima ataupun yang keenam, apa yang kita faham ialah
Yang kita yakin, ijma' kesemua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa generasi dan kurun terbaik umat Nabi Muhammad adalah kurun para sahabat radhiyallahu anhum. Umat Nabi Muhammad sudah berada di dunia ni sampai ke hari ini lebih kurang 15 kurun. Kurun 1, kurun 2, kurun 3, kurun 4, hari ini kurun ke-15. Manakah kurun yang terbaik dari segi iman, dari segi amal soleh dan kebaikan? Jawapan dia, Nabi pernah puji, kata Nabi, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, hadisun sahih. Nabi kata kurun terbaik di kalangan umat aku adalah kurun sahabat. Kemudian kurun yang selepas itu, kemudian kurun yang selepas itu. Maksudnya kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in mengikut susunannya. Jadi kita tetap yakin kurun sahabat adalah kurun yang terbaik, yang paling dekat dengan hadiun Nabi SAW. Dan yang ketiga, kita selaku umat Islam wajib untuk tidak memperbesar-besarkan isu ini, supaya umat Islam yang lain, awam di kalangan umat Islam, tidak berburuk sangka dan timbul persepsi yang negatif kepada kumpulan sahabat yang hebat ini. Tuan-tuan, jadi kita tak perlulah nak buat seminar sampai kaji siapa salah, siapa betul bangkitkan kekeliruan ini. Kita cukup sekadar tahu maklumat ini dan tak perlu diperincikan untuk dibincangkan selumat-lumatnya di khalayak awam. Di khalayak awam. Boleh baca hadis ni, kita huraikan secara umum, kita bagi tahu apa yang terjadi, apa kesan dia, apa pengajaran yang kita dapat. Antaranya pengajaran yang ketujuh, iaitulah tanda kiamat yang ke-9 yang kita bincang pada kali ini. Tanda kiamat itu telah pun berlaku seperti mana yang disebutkan oleh jumhur para ulama, iaitu peperangan besar yang akan berlaku di antara dua pasukan umat Islam. Semoga Allah SWT memberikan hidayah, kefahaman, ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. As'alullah li wa lakum al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Astaudiukumullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.